Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah. Wa adda al-amanah. Wa nasaha al-ummah. Hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada muka surat 166 di perenggan terakhir, membincangkan tentang bab menisbahkan keburukan, menisbahkan penciptaan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, oleh itu kejahatan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara kosong atau secara mutlak. Tak boleh kita kata Allah cipta kejahatan begitu sahaja secara mutlak. Sebaliknya, sama ada dimasukkan ke dalam makhluknya yang umum. Letakkan nombor 1. Ada 3 keadaan kita boleh nisbahkan perkara buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dimasukkan ke dalam keumuman makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala-galanya. Bila orang tanya, adakah Allah cipta kejahatan? Allah cipta segala-galanya. Kita jawab secara umum, iaitu keumuman makhluk. Itu pertama, sebab yang dibolehkan kita nisbahkan keburukan kepada Allah secara umum kepada keumuman makhluk Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullum min indillah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, keumuman. Atau letak nombor 2, disandarkan kepada sebab. Disandarkan kepada sebab, iaitu punca keburukan. Lebih kurang dengan yang pertama, tetapi bila berlaku satu keburukan, contohnya ada haiwan. Haiwan, ular ni baik ke jahat? Ular dia tak ada baik, tak ada jahat. Ular lah. Manusia baik ke jahat? Dia tak baik jahat. Manusia tu manusia lah. Cuma kadang-kadang ular tu dia jadi sebab kepada kejahatan. Dia patuk orang kadang-kadang. Manusia kadang-kadang dia mengamuk. Dia biasanya baik, tapi hari tu dia mengamuk. Kenderaan dia bawa orang ke mana-mana, tapi hari tu dia rosak. Dia menyebabkan kemalangan dan sebagainya. Ini syar. Syar. Kemalangan ni benda buruk. Tapi punca apa? Puncanya daripada kenderaan. Ada berlakunya kematian. Puncanya daripada fulan dan fulan yang mengamuk. Berlakunya ada orang yang sakit. Puncanya dipatuk oleh ular. Ular tu sebab. Sebab tu kita boleh nisbahkan. Kita tak kata Allah cipta perkara itu, kita disebabkan kepada sebabnya. Kita kata kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Tuhan Al-Falaq, iaitu Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Min syarri ma khalaq, daripada makhluk-makhluk yang jahat. Syarri ma khalaq artinya makhluk. Dengan kejahatan apa yang timbul daripada apa yang Allah cipta, iaitu kejahatan dinisbahkan bukan kepada Allah tetapi kepada punca berlakunya kejahatan ataupun berlakunya musibah tersebut. Itu kedua. Kita boleh
dinisbahkan kepada sebab. Kita boleh kata kemalangan, inilah sebabnya apa? Berlakunya kemalangan sebabnya banjir. Adanya kematian sebab banjir. Allah cipta banjir, itu Allah yang datangkan. Maknanya kita nisbahkan Allah itu mencipta sebabnya. Kenapa kematian disebabkan fulan dan fulan mengamuk. Habis dia tu kenapa dia mengamuk? Siapa yang bagaimana? Allah ciptakan perbuatan. Allah yang balik, Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan perkara itu berlaku. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta asbab-asbab kematian dan asbab-asbab musibah dan sebagainya. Boleh disebabkan kepada asbab, tidak langsung kepada kejahatan itu. Dan yang ketiga, atau pelakunya dihilangkan. Itu nombor 3. Seperti kata-kata jin dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pelaku dihilangkan? Dipadamkan nama pelakunya. Kita tahu bahawa contohnya kita kata Fir'aun itu dimusnahkan, telah dimusnahkan. Kampung itu telah dimusnahkan. Jadi boleh sebut oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya keadaan siyak ayat atau keadaan konteks itu sesuai untuk disebutkan dan memperlihatkan kebesaran Allah. Kalau sebelumnya diceritakan tentang saat penduduk kampung itu penduduk yang jahat, yang melakukan kemaksiatan, yang begini begitu, semua jahat dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau secara kita sebut banjir yang berlaku di mana-mana tempat yang kita ada mengandungi bukanlah satu perkara mana kalau berlaku ada kanak-kanak yang mati yang kelihatannya ada perasaan kesian sebagainya, yang adanya perkara yang ada orang yang akan menyangka bukan bahawa benda ni macam tak adil atau kesian dan sebagainya, perkara itu tidak dinisbahkan kepada Allah secara langsung. Cara macam mana disebutkan kampung itu dilanda oleh banjir yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, atau kita sebut contohnya telah dikehendaki banjir berlaku di suatu kawasan, berlaku dengan ketentuannya secara umum, tak disebutkan secara langsung. Yang penting ini semua kaedah bahasa Arab, dia buang fa'il. Bahasa Melayu macam mana cara kita buat? Cara bahasa Arab dia ada 3. Sama ada menisbahkannya kepada keumuman makhluk, ataupun menisbahkan kepada sebab, ataupun menghilangkan fa'il dengan naib fa'il. Dengan naib fa'il atau dengan tidak hanya disebutkan maf'ulnya, atau malam yusam fa'iluhu dengan sirah lil, kalau bahasa nahwu biasa kita buat sirah lil majhul. Sirah lil majhul, kalau istilah nahwu biasa. Tapi bila berkaitan dengan Allah, kita tak kata majhul. Kita kata ala sirah ma yusamma fa'iluhu. Contoh kalau kata, siapa hantar tadi? Hantar. Maaf saya. Barakallahu fiik. Okey. Makan. Makan mesti ada orang yang makan. Tapi kalau dimakan tu tak disebut. Kalau bahasa Melayu ada sebut. Bahasa Arab kalau kata ukila, dimakan, dah dimakan, tak perlu sebut siapa. Itu bahasa Arab. Artinya orang tu cakap begitu, dia tak nak beritahu siapa yang makan. Diminum. Air itu telah diminum. Bahasa Arab kalau kata ukila, dia memang tak nak beritahu siapa yang minum. Bahasa Melayu, diminum oleh. Bahasa Melayu lain sikit. Bahasa Melayu dia kena ada oleh. Kerana bahasa Melayu, susunan tata bahasanya berbeza. Bahasa Arab kalau disusun dengan sirah lil majhul, artinya orang yang bercakap tadi, dia tak nak beritahu siapa pelakunya. Bila orang kata, mana nasi aku? Dah dimakan dah. Awak dah kena makan. Tak payah tanya siapa, dah kena makan dah. Mana duit? Dah kena guna dah, dah digunakan. Artinya tak disebutkan siapa. Walaupun orang tahu, kalau dengar macam tu tahu, oh, digunakan siapa lagi.
Kalau kat rumah siapa lagi kau tak bini. Kan, dengan berdua. Atau kena makan dah tinggal berdua je. Mana mana Maggi tadi? Dah kena makan dah. Siapa lagi kata tak dia? Walaupun dia ketahui tapi tak payah sebut. Itu pertama disebutkan sebagai sirah mabniyun lil majhul. Tetapi majhul ni orang yang tak diketahui, yang tak dikenali, yang majhul. Tetapi untuk istilah berkaitan dengan ilmu tafsir tidak menggunakan istilah mabniyun lil majhul. Kerana Allah bukan majhul. Tak boleh disebahkan kepada Allah dengan perkataan majhul. Dia kata mabniyun lima lam yusam fa'iluhu. Mabniyun, bentuk ayat tata bahasa itu dengan kaedah disembunyikan atau tak disebutkan nama pelakunya. Jadi tiga keadaan, sama ada dengan menisbahkan keburukan kepada makhluk secara umum, Allah cipta segala-galanya, atau dinisbahkan kepada Allah mencipta sebabnya. Berlakunya ular patuk orang. Yalah, ular tu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah cipta ular dengan ada bisa-bisanya. Kita kaitkan dengan sebab berlakunya perkara tersebut. Tidak disebahkan kepada Allah keburukan itu secara langsung. Atau ketiga, kita sebutkan dengan gunakan gaya bahasa yang tidak menyebutkan nama pelakunya. Untuk bahasa Melayu, sama juga, kita hendaklah memilih kata-kata yang sesuai, yang bila kita bercakap dengannya tidak ada seorang manusia pun yang akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bila kita dengar ayat tu tidak ada unsur-unsur menisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap bahasa mempunyai kesesuaian masing-masing. Cuma yang disebutkan di sini adalah tiga keadaan yang disebutkan dalam bahasa Arab dan ianya juga sesuai dipraktikkan di samping perlu dipelihara tujuan sebenar ulama menyebutkan tiga dawabit ini untuk bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain sekalipun, bagaimana cara untuk menisbahkan satu perkara dengan tidak dilangsung disebahkan keburukan kepada Allah yang mencapai maksud itu dituntut. Kalau dalam bahasa Arab itulah tiga perkara. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang jin. Jin yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin nasibin. Jin ini bila Nabi dah diutuskan di Makkah Al-Mukarramah dan diceritakan dahulu mereka ni cuba, mereka akan panjat atas satu sama lain, cuba curi berita daripada langit. Namun setelah Nabi diutuskan, kami dapat pada satu hari kami dapatin naik ke atas, kami tak mampu naik ke atas, kami akan dilontarkan dengan bintang. Kami tak mampu naik ke atas, kami pun mencari apakah puncanya. Bila kami cari, rupa-rupanya Nabi akhir zaman diutuskan. Kami tak tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan kami naik ke atas. Begitulah. Jadi dia kata wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi. Kami tak tahu. Bila langit itu ditutup, bahawa kami tidak tahu, sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah dengan adanya kawanan langit yang demikian hendak menimpa balak bencana kepada penduduk bumi. Dia orang tak tahu. Masa naik, dia orang naik ke atas, tiba-tiba kena baling. Terkejut. Ni balak ke apa ni? Allah nak turunkan balak ke apa? Jin ni beritahu, dia tak tahu. Kenapa? Punca pada asalnya. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataupun Tuhan mereka hendak menimpakan kepada mereka kebaikan. Dia tak tahu. Tapi ketika dia sebut kepada Allah, Allah inginkan kepada buruk, dia tak kata arada, dia kata urida. Urida diinginkan. Adakah keburukan diinginkan berlaku di atas muka bumi ini? Ataupun arada, dia ingin. Arada itu sirah mabniyun lil ma'lum. Arada, dia menghendaki, Allah menghendaki. Tapi kalau urida, dikehendaki. Tak disebutkan, tak disebahkan kepada fa'il. Jadi kat mana kita kena gariskan arada dan urida. Arada itu sirah mabniyun lil ma'lum, iaitu disebutkan fa'ilnya, manakala urida sirah mabniyun lil majhul, tapi kita namakan sebagai dalam istilah tafsir sirah
mabniyun lima lam yusam fa'iluhu. Lima lam yusam fa'iluhu. Iaitu dengan tidak disebut fa'ilnya, tak disebutkan lafaz majhul. Dan semua istilah-istilah nahwu yang mengandungi lafaz-lafaz yang tidak layak, istilah-istilah yang umum, yang pada asalnya umum, namun bila disebahkan kepada Allah kelihatan tidak berapa sesuai, akan ditukarkan kepada istilah yang sesuai oleh ulama tafsir. Kerana beradab dengan kalamullah. Kalau ikut istilah bahasa asal memang majhul. Memang majhul, tapi kaedah itu tidak dipakai kerana beradab dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Penting tahu, kenal adab yang selayaknya. Kalau kita tak tahu, banyak benda yang kita cakap ni salah adab. Sebab tu pentingnya tauhid al-asma' wa sifat. Bukan sekat bab Allah, hatta bab Nabi SAW. Kita nampak banyak sekarang ni ada. Kalau antum buka dalam YouTube ke, dalam Google ke, tekan qasidah ya Rasulullah. Banyak qasidah ya Rasulullah. Qasidah ya Muhammad. Ya Rasulullah betul lah. Tapi ya Muhammad. Qasidah ya Muhammad. Kita temukan beberapa qasidah, dan malah kalau digabungkan macam-macam bahasa, mana bahasa ni keluarkan ya Muhammad tu, ya Muhammad tu, ya Muhammad tu keluar semua bahasa. Ada yang bahasa orang putih, ada yang bahasa Melayu, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Urdu. Ya Muhammad, sebab dia bentuk dia sama, akan keluar. Orang puji Nabi panggil ya Muhammad. Sedangkan perkataan begitu tidak merupakan salah satu daripada uslub yang kurang adab dengan Nabi SAW. Nabi, kita hanya panggil Nabi dengan ya Rasulullah atau ya ayuhan Nabi, ya Nabi Allah, dengan uslub yang sesuai. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah memanggil Nabi SAW dalam Al-Quran dengan lafaz ya Muhammad. Tak ada. Yang panggil ya Muhammad ni Yahudi, munafik, atau Arabi yang tak ada ilmu langsung, tak tahu langsung ilmu, tak mana orang yang betul-betul tak ada ilmu pengetahuan tentang adab bersama dengan Rasulullah SAW, yang baru masuk Islam dan sebagainya, atau baru nak masuk Islam, datang masuk Islam tapi dengan gaya yang janggal. Itu sahaja. Manakala sahabat-sahabat Rasulullah panggil dengan ya Rasulullah. Allah sendiri tak pernah panggil, tak ada dalam Quran pun satu lafaz pun ya Muhammad. Yang ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Jadi uslub dia kena tahu. Untuk nabi lain tak apa, memang ada Quran Allah sebutkan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Nuh, ya Nuh ihbit bisalamin minna. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Siapa lagi? Ya Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Untuk nabi lain begitu, tapi untuk Rasulullah, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Tak ada panggil Nabi ya Muhammad. Uslub begitu. Kadang-kadang cara kita puji seseorang itu kena sesuai dengan uslub. Macam mana saya keluar lagi kan abang yang panggil Pemaisuri Agung kakak. Pemaisuri Agung kita yang pergi nak beli durian tu kan, dia panggil kakak kan. Dia tak kenal. Hakikatnya dia tidak buat benda salah. Dia memang betul-betul layan customer first class. Cerita macam-macam. Tapi kalau dikenal siapa yang dia bercakap dengan dia, takkan bagi kakak. Kan? Dan dia takkan bertindak. Mesti ada protokol tertentu. Jadi kerana kekurangan ilmu tentang kedudukan orang tersebut, sebab itu ulama memutuskan bahawa lafaz zikir itu mesti yang ma'thur. Zikir kita puji Allah Subhanahu wa taala mesti dengan lafaz yang ma'thur, yang Allah turunkan atau Nabi beritahu bahawa inilah dia lafaz untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh cipta perkataan sendiri.
takut kita rasa macam perkataan tu paling tinggi dah pada level kita. Tapi ilmu kita tidak mengetahui kedudukan yang sebenar. Allah Subhanahu Wa Taala dipuji dengan pujian yang mutlak. Lafaz kita kadang-kadang silap. Itu ilahnya. Secara hukumnya haram, tak boleh. Hukumnya mana boleh kita reka-reka zikir untuk puji Allah, hukumnya. Tapi ilahnya kenapa? Hikmahnya kerana perkataan kita tak mampu untuk mengungkapkan kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu zikir-zikir yang warid dalam Al-Quran dan Sunnah itu kebanyakan zikir yang umum. Zikir yang umum. Subhanallah, Maha suci Allah secara mutlak. Umum. Kalau ada orang cakap benda tak layak, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan secara umum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala tu. Alhamdulillah. Kita tak tahu puji apa. Kalau oli kita puji lagi, Masya Allah. Kan? Pandai masak. Sedap masakan. Brisket. Besok ada menu baru. 2 menu baru besok. Kita boleh puji menunya. Kita serbu kedai. Kita tahu apa yang sesuai untuk kita puji. Kerana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya mampu memuji dengan perkataan-perkataan yang Allah turunkan untuk kita puji dirinya, ataupun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila masa tahiyat, masa Nabi belum ajarkan lafaz tahiyat, sahabat-sahabat ada baca assalamu ala Allah, assalamu ala Nabi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Mereka tahu tahiyat, duduk tu tahiyat, penghormatan kepada Allah dan satu penghormatan doa untuk orang-orang saleh dan sebagainya, untuk Rasulullah. Mereka tahu maksud tujuan untuk mereka duduk tahiyat. Tapi bacaan khusus Nabi belum ajar. Lepas solat, ni hadis Ibnu Mas'ud, Nabi tengok, Nabi tanya, siapa yang kata assalamu ala Allah? Saya kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kata assalamu ala Allah. Fa inna Allah huwa salam. Allah itulah assalam. Nama Allah, Allah memang assalam. Kenapa perlu doakan assalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak perlu didoakan begitu. Kalau untuk makhluk sesuai. Jadi macam mana Nabi kata at-tahiyyatu lillah. Atau at-tahiyyatus salawatut tayyibatu lillah. Mana at-tahiyyat segala bentuk penghormatan yang selayaknya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak hormat macam mana? Tahiyyah, nak tahiyyah dengan manusia kita kata assalamualaikum wa Islam. Dengan orang non-Muslim, kita mungkin kata welcome. Kita mungkin kata WhatsApp. Kalau dia orang kawan-kawan kita, dia kata good evening, good night, waktu malam, tidur, kita boleh sesuai, kita tahu. Tapi untuk Allah, kita tak tahu. Kita hanya tahu tahiyyah tu macam mana? At-tahiyyah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala kata-kata tahiyyah, tayyibat yang terbaik, al-mubarakat yang mengandungi keberkatan yang tinggi, lillah, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Keumuman. Umum. Kita tak akan spesifikkan kecuali kalau Nabi sebutkan secara khusus. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah tertentu. Suatu ilmu berkaitan sifat Allah ni satu benda yang sangat khusus yang kita perlu bersyukur Allah beritahu tentang sebahagian sifat-sifatnya untuk kita lebih mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bagi ahli sunnah wal jamaah itu ayat pujian. Bila kita isbatkan Allah beristiwa di atas arasy, kita merasakan keagungan Allah. Sebab kita kenal arasy. Arasy itu disifatkan dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimana arasy besarnya, bagaimana bawah arasy agungnya makhluk bernama arasy, dan Allah beristiwa di atas arasy. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk, kerana kita tahu bahawa makhluk itu yang paling tinggi arasy, yang paling besar, yang hebat, dan semua makhluk di bawahnya. Allah beristiwa atas arasy. Tak ada lagi kita fikirkan nak menyamakan Allah dengan makhluk. Yang terzahir hanyalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang terzahir sifat rahmat Allah. Kerana Allah kata namakan dirinya dengan sifat Ar-Rahman. Di situ ada dua. Allah isbatkan Ar-Rahman, sifat rahmat Allah menguasai alam ini dan beristiwa di atas sifat Ar-Rahman. Ada makna penguasaan? Bukan tak ada makna. Kalau Allah beristiwa atas arash, ada makna penguasaan. Tetapi jangan menafikan istiwa, kalimah istiwa. Jangan menafikan makna istiwa pada bahasa asalnya. Okey. Ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ada ilmu dalam berkata-kata. Sebab tu dalam keburukan juga kita tak disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan bahasa yang paling adab, yang paling beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana difahami bahawa kita hormat ketika kita agungkan Allah ketika berbicara berkaitan dengan keburukan-keburukan yang berlaku di dunia ini. Okey. Seterusnya, bukanlah maksud apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang menyebabkan satu-satu haiwan merasa sakit tidak mengandungi hikmah. Kalau Allah ciptakan, Allah membenarkan untuk kita menyembelih atau kita buat ibadah korban. Ibadah korban tadi tidak kita disebahkan kepada Allah, seperti saya sebut pada pertemuan yang lalu, fasalli lirabbika wanhar. Salatlah kepada Allah dan sembelihlah. Kita tak kata sembelihlah untuk Allah dan solat. Tak. Salat dan tunduklah pada Allah dan sembelih. Sembelih tadi tidak disebabkan pada Allah, sebab pada setengah orang dia tak nampak daging itu diberikan kepada orang miskin. Dia tak nampak masyarakat bersatu bekerjasama dalam menyembelih, gembira ketika raya korban, kegembiraan yang dia nampak haiwan tu disembelih. Yang dia nampak darah, dia takut kat situ. Ada orang yang begitu. Ada orang yang begitu bila bercakap tentang ibadah korban, dia ingat benda tu. Dia lupa kedai-kedai banyak sepanjang hari. Oli beli buka berapa hari seminggu? 6 hari, 1 hari cuti, hari lain semua ambil lembu. Mestilah kena sembelih selalu lembu, betul tak? Tak ingat kedai-kedai yang jual makanan di seluruh dunia begitu banyak. Jadi ada orang yang begitu. Bab agama ni, bab berkaitan dengan Allah ni suka persoalkan, menyebabkan bila ibadah korban dia rasa begitu. Jadi kita tak dinisbahkan perkara itu kepada Allah, bukan kerana Allah tak syariatkan. Allah syariatkan. Korban memang buat kerana Allah. Tapi kalau kita buat sembelih, ada orang fikir ke benda tu? Okey. Supaya orang yang merasakan benda itu sebagai satu benda yang menyebabkan dia kesian pada haiwan tadi, dia tak terfikir bahawa Allah suruh manusia sembelih. Dia tahu secara umum. Tapi kadang-kadang orang tengah sedih ni, jangan main-main. Semua orang tahu Allah takdirkan. Tapi bila anak dia mati, sabar makcik, takdir ni. Makcik jangan cakap lebih-lebih. Orang tengah sedih. Cukup kadang-kadang pergi tepuk pun tak apa dah, kadang-kadang nak cakap pun tak sampai hati nak cakap. Kita hanya cukup bagi semangat melalui tepuk kadang-kadang. Kadang-kadang sabar. Kadang-kadang insya-Allah semoga Allah ampunkan dosa. Ayat yang sesuai. Sebab orang sedang ditimpa dengan musibah. Bila walaupun orang tu sedar, tahu semuanya berlaku qada dengan takdir Allah, tetapi kita dalam bercakap ada adabnya supaya tidak ada manusia yang merasakan bahawa musibah yang ditimpa kepadanya itu Allah yang dia merasakan bahawa puncanya Allah. Tidak disebabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka ketika itu memang mereka tak nampak kebaikan disebabkan musibah. Kita nampak. Sebab tu bila Allah kata fa inna ma'al usri yusra, kalimah al-usru ada alif dan lam, artinya ma'rifah. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu, iaitu yang awak nampak itulah, yusra, ada kebaikan yang banyak, yang mutlak, yang tak dilihat dan tak diketahui. Orang yang sedang timpa musibah, dia tak nampak kebaikan di sebalik musibah tersebut.
Yang dia nampak masa tu dia jangan sedih. Sebab tu kita tidak, kita ketika bercakap berhati-hati supaya orang tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kelemahan iman mereka, mereka tak nampak, ataupun mereka sedang terlalu sedih. Iman kuat macam sekalipun ada orang kuat dalam bab solat, kuat dalam bab bacaan Quran, baca Al-Quran dan sebagainya, kuat tahajud, tapi bila sampai pada musibah dia cepat. Walaupun kebiasaannya orang yang solat sebelum kali dia akan tenang, tapi ada orang yang dia waktu dia tiba musibah dia tidak kuat. Walaupun sebab antara sebab untuk kita tenang tidak adanya halak, hazak dan sebagainya adalah dengan solat, dengan banyakkan solat, tetapi dikhawatiri dengan kita salah susun ayat menyebabkan orang menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala atau menyalahkan takdir. Bukanlah maksud apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu yang menyebabkan satu-satu haiwan merasa sakit tidak mengandungi hikmah. Walaupun kita tak nisbahkan pada Allah, tapi kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala-galanya dan segala yang berlaku ada kebaikan dan hikmahnya. Walaupun lembu tu kena sembelih, tapi kesian, betul makan juga. Ada orang tak lalu makan, tapi dia makan lembu lain. Dia tak lalu makan lembu yang dijaga, tapi dia makan lembu lain. Tak apalah. Orang lain sembelih dapat kebaikan, lembu dia bagi orang lain makan. Ada kebaikan di sebaliknya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan qadarnya. Apabila berlaku kejahatan juz'i pada suatu makhluk, bukanlah bermaksud yang berlaku itu kejahatan kulli. Juz'i artinya apa bahasa Melayu paling sesuai? Part-part tertentu. Bila berlaku kejahatan pada satu tempat atau pada satu perkara, tidak bererti kejahatan itu kulli, umum. Kalau berlaku, contoh berlaku kematian, sedih tak kita? Atuk dan nenek kita meninggal, sedih tak? Sedih. Siapa tak sedih? Orang yang kita sayang, kita manja dengan keluarga kita, bila mereka meninggal kita sedih. Tapi ada kebaikan dan hikmahnya. Ada orang yang dah gadaikan rumah untuk membiayai, berkorban untuk suami, ada yang berkorban untuk anak, demi anak. Bila dah meninggal, Allah SWT sayang. Dosanya Allah dah ampunkan, dia dah redha, dia dah pergi, Allah berikan dia tempat yang lebih baik di hari akhirat. Yang hidup pula Allah selamatkan harta, Allah berikan keberkatan, dah selama ni berjuang, kemudian Allah akan berkati rezekinya. Cukup ujian Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Allah Subhanahu Wa Taala akan tenangkan hati mereka dengan cara yang Allah mahukan. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang rindu, jumpa dalam mimpi pun seronok. Betul tak? Mana nampak seolah-olah kita bila jumpa orang yang meninggal, kita orang kita rindu, macam ini satu hikmah Allah jadikan mimpi ni. Kadang-kadang kita lama kita rindu sangat dengan seseorang yang dah meninggal, kawan kita kadang ni. Jumpa dalam mimpi, jumpa tu macam kita malam tadi minum dengan dia. Kita rasa, ada tak perasaan begitu? Ada. Macam-macam Allah. Kalau Allah SWT maha adil, Allah SWT maha mengetahui segala perkara. Jadi, bila berlaku satu benda, musibah, kita tak nampak kebaikan pada ketika itu. Kalaulah Allah nak tunaikan permintaan semua makhluk, rasanya kalau ada orang tu yang tak mati-mati, umur 2-3 ribu tahun, macam mana keadaannya? Sakit, anak-anak semua bertahan, tahan lagi, dapat cucu pun tak nak, duduk terlantar sakit. Tidak, hikmah Allah buat satu ada hikmah ciptaan alam secara umum. Kalau tak ada orang meninggal, susah. Betul tak? Dia kena ada yang meninggal, ada yang lahir lagi. Jadi dunia ni berada keadaan begitu. Tapi tak bolehlah kita cakap macam tu. Dia waktu-waktu orang sangat sedih. Kita sendiri tak nak orang cakap macam tu. Sebab kita pun ada keluarga kita meninggal, kita pun sedih. Tapi hakikat alam begitulah. Hakikat sunnatullah dah begitu. Semua orang sampai ketiganya meninggal.
Okey, apabila berlaku kejahatan juz'i, mana satu benda buruk nampak pada satu tempat, tidak bererti kejahatan itu pada semua perkara yang umum. Itu kalau kematian lah. Kalau cerita tentang syaitan memang jahat. Tapi juz'i pada sifat syaitan tersebut. Dan pada orang yang digoda oleh syaitan. Tapi orang mukmin ada syaitan, mereka pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan dapat pahala. Ada orang yang lalu nampak orang kena rasuk, masa itulah dia zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah astagfirullah. Masa itulah baru ingat aku tak zikir petang lagi. Just zikir dulu, zikir petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Masa itulah orang-orang yang kaya hilang dia punya ego, datang jumpa minta tolong dengan orang miskin yang tahu baca. Ada sahabat di KLIA, ada seorang perempuan tiba-tiba dia dirasuk lah masa nak masuk flight. Member ni daripada Madinah, lalu tak pernah ruqyah pun, tapi dah nak masuk flight. Perempuan tu flight nak terbang, dia tak nak naik. kat tempat apa? Nak masuk dulu. Ni cerita. Anak tak ikutlah hari tu, nak tak ikut. Masa nak ni. Kawan-kawan ni pun seorang ni kata, yang lain dah masuk, dia masuk last. Dia datang lambat masuk sikit. Yang lain dah masuk. Masa nak serahkan yang last tu nak naik ni. Masa dah boarding, nak boarding tu, nak naik. Dah dia datang masa tu. Tak nak naik, meracau. Keluarga ni keluarga orang kaya lah. Lepas tu dia kenal lah orang yang ada yang berharta. Dia kata macam mana? Dia pun cuba je lah. Ayat kursi. Baca ayat kursi, tiup sana sini. Sedar. Kan? Sedar. Lepas tu dia dapat hadiah. Jemput ke rumah, dapat hadiah, dapat duit. Banyak orang tu kasih. Dia kata, dengan aku baca ayat kursi je. Dan dia tak ada ilmu apa-apa. Tak ada ilmu apa-apa. Handsome. Dan yang main kelakar kata, ya Allah, dia kata, anak tengah perlukan duit nak kirim ke emak, nak pergi, dia nak kirim ke emak dia. Tapi bila rezeki Allah bagi dengan tak sangka-sangka. Kan, orang tu bagi orang hulu ni mana orang, ada orang yang dia pun tahu pelajar yang pelajar biasa orang kesian. Dan memang betul pun perlu pada bantuan, dapat. Sampai je Madinah, dapat kirim duit bagi mak. Mak dia kata, terkejut. Cepatnya kau dapat allowance. Dan benda ni hikmah. Pada sakit tadi tak nampak hikmah. Tapi nampak hikmah. Dan ceritanya pun ada hikmah di sebaliknya untuk orang itu sendiri dan untuk keluarganya. Allah berikan kebaikan dengan cara yang kita tak sangka-sangka. Sebaliknya secara kullinya semua perkara hanya berlaku menghasilkan kebaikan dan maslahat bagi manusia seperti hujan yang turun. Hujan yang turun secara umum mengandungi kemaslahatan. Yang banjir beberapa kawasan yang tak kena, kawasan yang lain yang dapat manfaat daripada perkara daripada hujan tersebut. Betul tak? Hujan panas, betul, turun hujan. Yang banjir kawasan hujung kampung, di jalan tertentu, jalan yang lain, udara yang bersih yang lain menikmati, ada. Tempat yang banjir itu pun ada kebaikan di sebaliknya. Bukan tak ada kebaikan. Tak ada satu kejahatan yang mutlak, kejahatan yang umum. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan jahat tak ada baik. Hatta banjir zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang tinggal orang-orang soleh. Kejahatan yang memusnahkan kaum Fir'aun. Akhir sekali kaum Allah Subhanahu Wa Taala angkat Bani Israel untuk memakmurkan bumi. Selepas itu sebagainya, semua musibah berlaku dengan hikmah yang Allah kehendaki. Hikmah tu kita tak boleh nak ajar Allah. Ada orang nak hikmah kat dia je. Ada orang dia nak dia, doa dia saja ni. Sebab tu kalau lawan bola, dua-dua solat ajan. Kan? Kalau lawan bola, kan? Doa siapa yang Allah makbulkan? Dua-dua doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikutlah kehendak makhluk, habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Dia orang tanya, kita ada pemain bola gitu.
Pemain legend. Star. Sampai sekarang masih star. Masya Allah. Ahli mas. Ya? Insya Allah pemain kebangsaan kita. Ini memberi makna bahawa pendusta tidak boleh disokong dan dikuatkan dengan mukjizat. Okey, yang ni sepatutnya perenggan yang lain. Hikmah di sebalik musibah, kebaikan itu umum, keburukan itu juz'i. Berlaku banjir, tempat tertentu saja banjir. Tempat yang dapat manfaat daripada banjir itu banyak. Orang yang dapat kebaikan itu banyak. Ada yang kena musibah, tapi kebaikan itu umum. Contoh, kita tahu bahawa macam tadilah, seperti adanya kematian bagi orang tua, kan? Keluarga tu rasa begitu, tapi kebaikannya banyak. Tidak ada satu kebaikan yang satu kejahatan yang mutlak ataupun umum. Semua musibah kejahatan pada juz'i dan kebaikannya yang banyak. Semua musibah begitu Allah jadikan. Namun bila ada satu kejahatan yang kejahatannya umum. Contohnya ada orang mengaku jadi nabi. Kalau tak ada orang yang bongkar, Allah tak akan biarkan ada orang mengaku jadi nabi kemudian satu dunia percaya. Takkan berlaku. Atau ada orang palsukan Quran kemudian Allah biarkan. Tak. Percobaan untuk memalsukan Quran ada tidak? Ada. Tapi akan tumpas. Yang mengaku jadi nabi tak tahu berapa banyak dah. Yang zahir 30 Dajjal tu memang mengaku jadi nabi. Akhir zaman ada. Kita pun tak tentukan siapa-siapa tu ulama khilaf. Siapa yang 30 yang utama. Tapi yang tak sampai level 30 general yang mengaku, ramai. Yang mengaku jadi Tuhan pun ramai. Tapi adakah mereka betul-betul ada pengikut? Tak. Ada pengikut pun macam Fir'aun. Settle lah. Itulah yang Taghut. Alam ni paling hebat Fir'aun dan Namrud. Dah musnah dah. Yang zahir adalah kebaikan. Allah tak akan biarkan satu kejahatan yang melata, yang umum. Kalau ada benda yang jahat, benda yang buruk yang menyebabkan memusnahkan alam ini, sama ada bab agama atau dunia, Allah akan musnahkan. Ya'juj dan Ma'juj, musnahkan dunia tak? Musnahkan dunia. Dan kemusnahannya melata, mana seluruh tempat. Tapi Allah akan hancurkan, kejap yang mati. Walaupun dia jahat, tapi ada masanya, lepas 40 hari Allah matikan. Tak ada satu kejahatan yang Allah jadikan supaya dunia hancur dengan takdir Allah, tak. Ada. Kalau ada yang jahat, yang betul-betul jahat, mana orang yang zalim, betul-betul zalim, melampau, itu tandanya dia akan mati atau musnah atau hancur. Mana-mana kuasa zalim dan sebagainya, bila dia makin zalim, ulama kata itu tanda dekatnya kemusnahan. Tajuk ni tak ada cerita. Orang tafsirkan lain dengan suasana sekarang. Ini umum. Umum. Okey, kata syar'i, ini memberi makna bahawa pendusta, iaitu orang yang mengaku sebagai nabi, tidak boleh disokong dan dikuatkan dengan mukjizat. Sebab tu dah tak berlaku mukjizat kepada orang-orang jahat yang mengaku sebagai nabi. Sama ada mukjizat apa sekalipun, mukjizat hissi atau maknawi, tidak berlaku kepada orang-orang yang mengaku jadi nabi ataupun rasul. Seperti mana yang digunakan oleh para siddiqin. Sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang baik, orang-orang salih. Orang-orang salih berlakunya, orang salih berlaku pada mereka karamah. Nabi-nabi dan rasul-rasul berlaku pada mereka mukjizat. Allah bantu. Kerana kesan daripada mukjizat dan karamah tadi mengisbatkan agama, menguatkan agama Allah. Tapi kalau adalah Allah beri mukjizat juga sebagai ujian kepada manusia, kepada orang mengaku jadi rasul, keliru habis orang. Tak ada bezakan yang mana nabi betul, yang mana nabi palsu. Sebab Allah tak berikan mukjizat kepada rasul-rasul palsu. Ini kerana rasul palsu ini merupakan kejahatan umum yang menyesatkan manusia.
dia akan merosakkan agama, dunia dan akhirat mereka. Jadi Allah tak biarkan. Rasul yang benar tidak sama dengan raja. Ini kesilapan dalam penterjemahan. Sedikit je lah. Kita baca dulu. Saya jujurnya saya baca yang Arab dia. Kalau yang Rumi kadang-kadang baru baca kat sini. Tapi dah faham lah. Dah faham secara umum. Kita betulkan kalau ada sedikit salah typing mungkin. Typo. Rasul yang benar tidak sama dengan raja atau musuh yang zalim. Ini kerana raja yang zalim digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolak kejahatan dari manusia lebih banyak daripada kezalimannya. Nak tak nak kena check bahasa Arabnya. Okey, bahasa Arab. Walaysa hadza kal malik az-zalimi wal adu. Fa innal malik az-zalim la budda an yadfa Allah bihi min asy-syarr akthar min zulmihi. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. Okey, saya bagi makna secara umum dulu, baru kita baca balik yang teks ni. Kata Syekh, bab Nabi palsu dengan bab raja yang zalim tak sama. Walaupun dua-duanya bawa kejahatan. Dua-dua ada kejahatan. Tapi mungkin raja zalim dia boleh berkuasa selama 60 tahun. 70 tahun. Sepanjang hidup dia mungkin. Boleh jadi Allah biarkan. Allah berikan dia berkuasa. Sebelum Allah tarik. Pasti Allah akan tarik. Pasti Allah akan hukum. Tapi Allah biarkan masa yang lama. Tak sama dengan Nabi palsu. Sebab itu bukan Rasul yang benar. Nabi palsu. Nabi palsu Allah tak biarkan. Di mana saja keluar Nabi palsu, akan bangun ada orang yang menentang, atau dia sendiri akan ditangkap, dan sebagainya. Takkan Allah bantu Nabi palsu. Tapi untuk raja zalim, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kuasanya pada tempoh tertentu. Tempoh yang agak lama. Sebab tu adanya pepatah mengatakan bahawa 60 tahun berada di bawah, pepatah ni kata salafus salih, 60 tahun berada di bawah pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam hidup dalam keadaan tidak ada pemimpin. Betul? Pemimpin yang zalim dia berkuasa, dia seorang lah. Dengar cakap dia selamat, tak dengar cakap dia, dia zalim. Keadaan itu lebih baik daripada tak ada yang berkuasa. Kalau tak ada yang berkuasa satu malam, semua orang tahu, tak ada polis, tak ada tentera, huru-hara. Itu yang berlaku. Bila kerajaan mana-mana dijatuhkan, tengok hari jatuhkan. Rumah pecah sana sini. Siapa nak tangkap siapa? Tak ada polis, tak ada tentera. Tak ada pemimpin. Semua orang bebas. Tengok rumah sebelah ni, lama dah aku nampak ni. Rumah besar, kereta besar. Mahal inilah. Kan? Kalau hati-hati orang yang tak ada siapa boleh kontrol siapa. Kalau berlaku, sebab itulah, kalau berlaku penggulingan ataupun pemberontakan di mana-mana, kematian yang berlaku tu siapa yang bunuh? Manusia ramai lah. Bunuh sama sendiri. Paling-paling dapat kena hukum seorang yang atas yang asal kepada berlakunya pemberontakan. Yang bunuhnya ramai. Kalau berlaku peristiwa, tak sentuhlah mana-mana peristiwa. Mana peristiwa yang buat kematian yang banyak. Siapa yang boleh tangkap? Tak ada. Masa tu huru-hara. Sebab tu Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada taat kepada pemerintah. Bersabar di bawah pemimpin yang zalim lebih baik daripada hidup dalam keadaan huru-hara tanpa pemimpin. Kalau ada pemimpin baru yang betul-betul kuat dengan ghalabah dia boleh tentramkan, dia ambil kuasa dan tentram, okey. Terimalah pemimpin yang baru itu dengan ghalabahnya. Keumuman dan juga kemaslahatan umum itu yang perlu dipelihara. Tak boleh pula lawan yang baru lagi, nanti jadi kerosakan lagi.
Itu yang berlaku dalam fiqh, dalam fiqh siasah. Okey, balik semula kepada teks. Kita cuba fahamkan apa yang ingin dicatatkan. Rasul yang benar tukar kepada rasul yang palsu. Mana kes nabi palsu, rasul palsu tidak sama dengan raja atau musuh yang zalim. Musuh ni maksudnya musuh kita yang zalim lah. Yahudi contoh. Yahudi ni musuh yang zalim. Raja yang zalim, pemimpin yang zalim di mana-mana. Ini kerana raja yang zalim digunakan oleh Allah SWT untuk menolak kejahatan dari manusia lebih banyak daripada kezalimannya. Sebabkan dia berkuasa, perompak ditangkap, penjenayah ditangkap, siapa yang belagak sikit ditangkap. Dia sendiri zalim, tapi dia ada kuasa. Keberadaan dia lebih baik berbanding dengan tidak ada kuasa. Siapa berkuasa? Kewujudan seorang pemimpin yang zalim itu, dia mampu melakukan kontrol suasana itu, menyekat kejahatan lebih banyak berbanding kezaliman dia sendiri. Paling-paling zalim pun tak kali nak bunuh satu negeri yang tu. Kan? Kemampuan dia terhad. Tapi tak adalah kita nak sokong. Oh, ni sokong zalim ke apa? Ni cerita teks. Mana tak boleh kata sokong zalim, tak zalim, tapi nak cerita tentang hikmah. Kenapa nabi palsu ada je hancur, tapi pemimpin zalim masih ada? Sebab ada hikmah yang umum yang Allah kehendaki. Orang Islam baru menyesal lah, kenapalah dulu aku tak sokong fulan dan fulan. Kenapa? Ada hikmah tertentu. Ada orang berkata 60 tahun diperintah oleh pemerintah yang zalim adalah lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan pemimpin itu banyak melakukan kezaliman, itu adalah kebaikan bagi agama, seperti mana musibah yang kadang-kadang menjadi kafarah bagi dosa-dosa mereka. Faham kebaikan? Maksud ada kebaikan di sebaliknya, bukan itu kebaikan. Ada kebaikan di sebaliknya. Daripada orang tak tahu siapa yang berjuang benar mempertahankan sunnah, siapa tidak, berlakunya fitnah. Imam Ahmad diketahui, oh inilah orang yang betul-betul tegas. Imam Ahmad, sahabat-sahabatnya, ada orang yang diketahui, dikenali melalui musibah tadi, melalui mihnah tadi, ada hikmah-hikmah di sebaliknya. Dan disebabkan mihnah itulah ulama bangun tulis buku tentang menolak pemikiran Al-Quran itu makhluk. Kalau tak berlaku mihnah, orang tak kisah pun. Al-Quran makhluk, tak payahlah nak bincang. Tapi kesan daripada kata Quran itu makhluk bawa kepada keburukan yang besar dalam akidah Islam. Kalau tak berlaku mihnah begitu, orang tak kisah. Urusan akidah banyak benda, orang seleweng, ramai orang tak kisah. Tapi Allah takkan biarkan sesuatu kejahatan, sesuatu penyelewengan berkaitan agama Allah yang memberi kesan yang besar pada agama, Allah takkan biarkan. Akan ada di kalangan umat ini manusia-manusia yang saleh, orang-orang di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang akan bangun mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan pahala di atas kesabaran mereka, iaitu berada di bawah pemimpin yang zalim. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka berinabah kepada Allah. Bila ada pemimpin yang zalim, mereka pun minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ni secara bila nak pergi umrah, borak dengan syekh-syekh. Bila syekh-syekh kata, dia tak kata zalim, tapi dia kata dapat pemimpin sekarang ni tak sama macam dulu. Faham maksud dia? Faham? Banyakkan doa, banyak istighfar, mungkin dosa kita begini, begitu. Itulah kata-kata yang keluar dari ulama di sana. Karena bukan cerita ambil pada orang lain. Ulama-ulama yang disenaraikan, yang antara senarai atau yang pernah dipenjarakan, mereka tak pernah berkata buruk kepada pemimpin mereka. Mereka
bukan meredai, tidak. Mereka berkata, semua tahu. Kalau antum tengok mesej ana, kerana mesej, adalah salah seorang syekh bila suruh respon video-video tertentu, orang non-Muslim masuk Madinah lain dapat, Ustaz, syekh apa respon ni kan? Banyak-banyak tak ada yang lain, kan? Doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kami dalam menyampaikan ini, doakan agar semua baik-baik. Ada seorang tu komen. Sempat baca 2-3 saat. Lepas tu delete semula. Alamak. Terkomen kejap. Ada juga yang nak komen, nak terangkan keadaan sebenar. Tapi manhaj Rasulullah macam ni, jangan burukkan pemimpin. Dalam keadaan dia berkuasa dan banyak kemaslahan dia pelihara, berbanding dengan ajak rakyat untuk jatuhkan dan berlaku huru-hara, lebih susah untuk dikawal. Kerana belum tentu kita berjaya jatuhkan yang ada, belum tentu kita boleh gantikan dengan yang lebih baik. Dan itu berlaku dalam sejarah kehidupan manusia. Sebab itu Islam hanya membenarkan ghalabah. Yang kedua, confirm lebih baik. Itu hanya melibatkan sesama mereka. Jangan libatkan masyarakat umum yang bertindak kerana hati manusia dan ni tak boleh kontrol. Kalau ramai-ramai pergi robohkan stesen sana sini, bom sana sini, huru-hara. Biarlah bergaduh-bergaduh ke atas tu pun okey, settle, kita tunggu. Hai, tak habis bergaduh dia orang. Kita relax. Tak apa. Lebih baik daripada yang kejahatan yang umum yang tak mampu dikawal. Ini yang tersebut. Jadi kita bila berlaku begitu, ada pemimpin yang zalim, kita istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan disebut beristighfar, bertaubat kepada Allah. Mungkin itu kerana dosa kita. Begitu juga musuh yang menewaskan dan menindas mereka. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan raja zalim memerintah umat Islam buat beberapa tempoh, manakala rasul palsu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekal lama. Mereka mesti dimusnahkan kerana kerosakan yang mereka lakukan adalah meliputi kerosakan agama, dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu bil watin." Thumma laqata'na minhu al watin. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, dan kalaulah dia buat-buat dan kalaulah dia mendustakan, berkata dengan buat-buat satu kata-kata ke atas kami, atau dia mereka satu kata-kata ke atas kami, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami akan menyentapnya dengan tangan kanan kami. Allah akan sentap, itu Allah akan musnahkan, Allah akan hukum. Itu Allah kata kepada Nabi Muhammad. Dalil Nabi Muhammad itu benar. Apa dalil Nabi betul? Nabi berdakwah dan agama Nabi berlangsung sampai ke akhir zaman. Sebab apa? Semua yang dakwa sebagai rasul palsu, Nabi palsu, Allah akan musnahkan. Kalau Nabi, Allah kata, kalau kamu wahai Muhammad, kalau Nabi sendiri bercakap sesuatu yang Allah tak kata, pasti Allah akan cabut nyawa dia, Allah akan sentap dengan tangan kanannya. Thumma laqata'na minhul watin, dan sudah tentu kami akan memutuskan al-watin, tali jantungnya. Allah SWT ketika sampaikan wahyu kepada Rasulullah sampaikan apa yang Nabi lakukan itu perkara yang Allah redha. Kesilapan sedikit dalam penyampaian, Allah akan tegur. Abasa wa tawalla. Nabi mengharamkan madu ke atas dirinya. Nabi SAW dalam perang Badar, Nabi melepaskan tawanan dengan syarat tertentu. Umar kata sepatutnya bunuh dan sebagainya. Ada perkara-perkara yang kalau Nabi tersalah sedikit dari segi cara,
Allah akan beritahu yang mana betul, yang mana salah. Okay. Itu tandanya Nabi SAW sampaikan dakwah yang benar. Ajaran Nabi, ajaran yang benar. Dakwaan Nabi, dakwaan yang benar. Kita nak sharp masa. Okey. Okey, sama kita sharp masa pada sinilah. Okey, 9:30 tepat kita berhenti. 10:30 tepat, insya-Allah. Kenapa senyum? Jarang-jarang berlaku. Jadi tak apalah, kita sampai sini, kita buka soalan insya-Allah. InsyaAllah akan datang minggu depan, Fabin Nafsik tu, apa hikmahnya Allah nisbahkan keburukan tu pada diri kita. Kita kata yang buruk tu datang daripada makhluk. Apa hikmahnya, itu yang akan dibincangkan. Kita ni kalau Allah tak terangkan kepada kita bahawa buruk tu datang kepada kita, oh memang puja melangit lah. Puji diri sendiri. Tapi Allah beritahu jiwa kita, dalam jiwa kita ada sifat buruk yang kita kena hati-hati. Sebab sifat buruk pada kita, kita tak perasan. Kalau berlaku apa-apa, kalau berlaku kemalangannya, confirm masing-masing salahkan satu sama lain, walaupun dilanggar orang. Langgar, minta maaf saya terlanggar, tapi awak yang ada tapinya tu. Ada saja, kena gelagat. Saya duduk naik dengan kawan kita, sahabat kita, di depan Tesco. Semenyih. Naik-naik, tenang, tiba-tiba bom dari belakang. Dia, kenapa ada orang langgar belakang? Kita tak marah apa, sebab kereta saya kena langgar sebelum tu. Mana dia penyekkan lagi sikit pun sama juga. Kena betulkan juga. Masa kena tu. Bila saya keluar, makcik tu pula, oh, makcik tak nak langgar tadi. Awak yang break. Break? Dia dah gelabah. Saya cakap, cik, saya tak marah, cik. Tapi jangan tipu, cik. Oh, minta maaf. Saya tadi tengok durian, dia kata tengok tu. Baru dia mengaku. Kita secara begitu, secara automatik, kalau manusia ni dia berikan, dipercaya pada semua, dia akan dakwa semua benda. Kerana nak pertahankan diri, kerana takut orang marah dan sebagainya. Itulah manusia. Sebab tu kita kena tahu, jiwa kita ni ada buruknya. Ada kadang-kadang sifat buruk tu keluar, walaupun kita tak nak. Kerana ada keburukan yang kita buat. Okey, insya-Allah. Ada soalan apa-apa sebelum kita tutup? Okey, alhamdulillah. Tak ada apa-apa. Okey, bacakan. Alhamdulillah. Berapa soalan tu? Bagi yang ringkas tu lah. Yang panjang tu cerita tempat lain. Baca-baca je.
Soalan perlu detail sikit. Kena detail spesifik lagi sedikit. Okey. Okey, insyaAllah. Anda faham? Jadi okey dah, mana ringkas. Sahabat kita lagi ipoh lagi. Walaupun Ana perlu baca balik pada atas, tapi soalan jelas, fahamlah soalannya. Soalan tu berkaitan dengan tawasul, tapi Ana kena cek balik apa jenis tawasul yang disebutkan sana, kerana tak tercatat pada ni. Kalau Ana mengikuti isu mungkin Ana tahu, tapi jujurnya memang tak buka Facebook dah sebulan je. Buka Facebook tapi tak baca apa-apa isu. Buka pada perkara tentu. Cumanya berkaitan dengan tawassul. Semua masalah berkaitan. Kenapa urusan berkaitan dengan tawassul, istighatsah ini ada sebahagian daripada ulama berbeza pandangan. Berbeza pandangan artinya ada dibincangkan. Ada dibincangkan. Kerana sudah pasti masalah-masalah begini berlaku setelah kewafatan Nabi SAW. Berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Dan semua sepakat bahawa seseorang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya syirik. Dan kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada golongan yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni adalah golongan yang sesat. Yang dibuat itu syirik besar. Syirik besar boleh mengeluarkan seorang Islam, cuma secara amalannya kerana takwilan tertentu atau kerana syubhah tertentu kadang-kadang menyebabkan kita tak boleh jatuhkan hukum kafir itu kepada mereka. Tapi secara prinsipnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada selain itu adalah syirik besar. Syirik besar. Kita hanya minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khilaf berlaku pada menetapkan had berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Had sempadan di mana dikatakan berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau yang doa kepada selain Nabi pergi minta semua sekali, kemudian menggunakan alasan ini tawasul, tak payah dengar. Memang dia minta dengan selain Allah, tak payah dengar. Istilah-istilah itu hanyalah diguna pakai untuk mempertahankan amalan mereka yang jelas meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mereka kata, kami cakap je doa kepada, kami panggil, seru nama ahli kubur fulan-fulan, kami minta fulan-fulan. Hakikatnya hati kami minta dengan Allah. Kita kata betulkan hati. Sebagaimana hati anda betul, betulkan juga perkataan anda. Kalau hati memang minta dengan Allah, perkataan juga hendaklah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni tak akan berlaku khilaf lah. Tidak berlaku khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Khilaf hanya berlaku ketika menetapkan had mana yang dikatakan tawassul yang dibenarkan dengan tawassul yang tidak dibenarkan.
Kerana kita yakin bertawassul dengan Nabi SAW itu disyariatkan sekiranya waktu Nabi hidup. Tawassul artinya bukan minta dengan Nabi, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi melalui perantaraan Rasulullah. Minta tolong Rasulullah, tolong doakan. Okay. Lepas Nabi wafat, adakah boleh kita pergi minta untuk Nabi tolong doakan? Itu tidak syak. Qaul yang qaul ahli sunnah yang dipegang oleh ahli sunnah daripada dulu sampai sekarang tidak disyariatkan. Tidak syak lagi. Qaul yang kuat, qaul yang selamat dan sebagainya. Namun ada sebahagian daripada ulama sunnah yang membincangkannya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara yang mereka kecualikan keadaan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang luaskan pada orang saleh sebagainya. Namun kaul mereka itu tidak mewakili kaul ahli sunnah wal jamaah. Kaul mereka tersilap walaupun mereka sebahagian daripada mereka dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam, secara umumnya anak-anak komen sebab nak tahu apa isu di belakang, apa kisah cerita dan yang panjang. Cuma khilaf itu dah menetapkan had. Yang mana tawassul macam mana yang boleh tawassul lepas Nabi wafat, tawassul dengan zat Nabi, tawassul ada termasuk bab mana perbincangan tu memang dibincangkan. Cuma detailnya perlu kepada lepas ni nak cek balik pengetahuan isu yang sebenar yang dibincangkan di atas sebelum adanya kesimpulan di bawah. Tapi nak fahamlah mana mungkin berkaitan dengan bab-bab yang seperti itu. Dan tak pasti secara detail. Wallahu alam. Okay, InsyaAllah sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang ada kebaikan dan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, bimbing kita semua dan diberikan taufik dalam segala perkara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang saleh yang akan memimpin kita di dunia ini sehingga memudahkan urusan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.